Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datang saya ucapkan kepada para hadirin, ahli panel dan semua. Terima kasih. Sebelum kita pergi terus kepada program kita, marilah kita membaca umur kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang saya ucapkan kepada semua hadirin dalam program kita webinar pembelajaran di Bilik Darjah Isu dan Solusi. Terima kasih kepada para hadirin yang sudi hadir dalam majlis kita serta ahli-ahli panel yang sangat berbakat bersama-sama kita dalam membahaskan isu ini demi kepentingan bersama. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Iqbal bin Mansur, bertindak selaku moderator anda pada hari ini. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel yang akan membahaskan isu mengenai topik pendidikan dalam negara kita. Yang pertama, saya perkenalkan Puan Nurul Nadirah Mat Zaizat Elias Jamal, Ketua Guru Menengah Rendah. Kemudian Cik Emilia Nordin, Ketua Guru Menengah Atas. Panel seterusnya adalah Nur Fatin Mustafa, Wakil kepada Guru Kelas. Panel seterusnya yang keempat adalah Siti Nur Hafiza Abdullah, Wakil Guru Kaunseling. Dan panel terakhir iaitu panel kelima iaitu Nur Syafiqah Muhammad, iaitu Wakil Guru Disiplin. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya mohon kepada semua untuk memberi laluan sebentar kepada azan yang berkumandang.
Alhamdulillah, selesai sudah berkumandang okey, kita teruskan webinar kita. Tanpa membuang masa, saya ingin menerangkan sedikit latar belakang bagi webinar kita pada hari ini. Webinar kita pada hari ini bertajuk dalam membahaskan pembelajaran di darjah, iaitu isu dan solusi. Bagaimana kita untuk mengemukakan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam konteks bilik darjah, dan yang lebih puas lagi dalam kondisi pembelajaran bilik darjah, terutamanya melibatkan guru dan para murid. Terusnya kita juga bahaskan tentang bagaimana menyelesaikan isu-isu yang telah kita bahaskan di dalam webinar. Seterusnya saya beri sedikit makluman kepada para penonton, iaitu webinar ini diadakan bertujuan untuk memenuhi syarat bagi khusus KPR 3012, iaitu seminar refleksi latihan pengajar. Baiklah, sebelum saya pergi lebih jauh lagi, saya akan terangkan sedikit tentang perjalanan bagi program webinar. Bagi program webinar ini, pusingan pertama saya akan berikan kepada semua ahli panel untuk membahaskan bagaimana isu bagi setiap bidang-bidang yang diwakilkan, dan seterusnya bagi pusingan kedua iaitu membahaskan solusi, dan pusingan ketiga, jika ada masa, kita akan ambil beberapa soalan daripada para penonton yang ada di Google Meet pada hari ini untuk ahli panel bahas dan cuba jawab untuk kita bersama. Okey, baiklah. Kita pergi kepada ahli panel yang pertama. Selamat datang, Puan. Okay, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Okey, wakil-wakil guru ini boleh saya katakan merupakan guru di SMK Bahtera. Betul ya? Okey, baik. Jadi dalam wakil kepada tugas Puan, iaitu wakil guru menengah rendah, boleh saya katakan kita bahaskan isu ini mengikut waktu semasa, iaitu pasca COVID. Walaupun COVID sudah berlalu, boleh katakan setahun yang lalu pasca COVID itu, kita mengalami proses PDPR dan sebagainya. Tetapi kita hari ini nak membahaskan mengenai bagaimana dalam kacamata Puan mengenai murid-murid di menengah rendah yang pada pasca COVID mengalami masalah yang bagaimana. Boleh Puan terangkan? Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator Encik Iqbal masuk atas jemputan ke dalam webinar dalam membahaskan masalah dan juga solusi dalam pelajaran yang berat. Baiklah, saya merupakan ketua guru bagi menengah rendah di SMK Bahtera. Jadi isunya yang kita nak tengok dalam menengah rendah, pelajar menengah rendah ni yang kita tahu, pelajar menengah rendah ni dalam kalangan tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, yang mana mereka ini mengalami peralihan fasa daripada sekolah rendah kepada sekolah besar dengan kadar umur antara 13 tahun sehingga 15 tahun. Jadi mereka ni dalam orang cakap dalam fasa remaja lah yang tak menjadi untuk ke yang ke peringkat lah. Jadi dalam membincangkan isu tentang pelajar dalam kalangan ini, satu isu yang saya nak tumpukan, yang saya nak fokuskan, iaitu adalah tumpuan dalam kelas, yang mana pelajar menengah rendah ini majoritinya lah, mengikut pada pengalaman saya, mereka hilang tumpuan di dalam kelas. Salah satu sebabnya adalah sebabnya pelajar menengah rendah ni terlalu santai, sebab macam kita tahu lah, macam pelajar form 1, form 3 ni diorang tak terlibat dengan peperiksaan besar kan, macam SPM. Jadi macam mereka terlalu santai, macam pergi sekolah pun
untuk jumpa kawan, untuk bermain-main. Jadi itulah isunya yang kita akan bahas sebentar sahaja lagi. Apa penyebab pelajar sekolah menengah rendah ni hilang tumpuan dalam kelas? Salah satunya adalah disebabkan yang menjadi isunya adalah kita sebagai seorang guru juga. Sebab kita ni kena menjadi sebagai pengguna lah dalam pembelajaran. Sebab salah satu isu yang menjadikan mereka hilang tumpuan di dalam kelas adalah disebabkan isi pembelajaran yang terlalu lama. Contohnya macam saya belajar subjek sejarah kan, macam kita tahu subjek sejarah ni macam lebih kepada fakta, huraian, jadi macam membosankan. Jadi bila dah bosan dalam kelas, jadi mereka hilang tumpuan lah, hilang fokus bermain-main dalam kelas, berlari sana sini dan sebagainya. Jadi bila kita tengok pembelajaran apa yang telah lama menyebabkan murid-murid macam ada dalam kalangan mereka yang buat kerja sendiri, tidur, dan juga guru ni dia kurang interaksi antara murid dan guru yang menyebabkan murid hilang tumpuan kelas. Selain itu, kita lihat isu hilang tumpuan dalam kelas ni adalah disebabkan oleh teknik pengajaran guru tersebut yang mana kita sebagai guru ni kurang inovasi dalam pembelajaran. Kebanyakannya macam guru-guru dalam mata pelajaran sejarah ke bahasa Melayu ke banyak bergantung kepada teks. Jadi kurang inovasi tu menyebabkan mereka bosanlah sebab datang kelas guru mengajar dan mereka hanya menyari nota. Jadi macam mereka pun macam benda yang sama setiap hari kan. Jadi bila kita ada informasi ni macam satu ancaman paradigma lah kepada orang dalam aspek subjek-subjek yang lain tu lah, bukan subjek sejarah je. Jadi macam cikgu tu pun memainkan peranan yang penting lah sebabnya kurang inovasi. Jadi kena peka lah dengan keadaan menyebabkan apa namanya jangan apa tu mereka ni jangan hilang tumpuan lah dalam kelas sebab mereka ni akan berada kepada tingkatan 4, tingkatan 5. Kalau mereka main-main dalam menengah rendah ni, dia akan memberikan kesan jangka panjang kepada ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu peringkat menengah atas lah, tingkatan 4 dengan 5 yang akan menghadapi peperiksaan SPM. Tahu kan peperiksaan SPM ni adalah sangat penting lah dalam peringkat institusi sekolah. Jadi isunya kat sini adalah hilang tumpuan ni disebabkan oleh pembelajaran, guru tu, cara pengajaran guru tu dan juga interaksi antara guru. Jadi kita sebagai guru ni kena itulah kena gelap dengan inovasi dengan supaya mereka tidak bosan dan juga mereka berasa seronok untuk belajar dan juga subjek lain dan juga tidak terganggu dengan teks. Itu sahaja dari saya. Okey, terima kasih Puan Nadira atas bagaimana Puan Nadira membukakan isu mengenai dalam konteks murid di menengah rendah. Saya tertarik dengan Puan Nadira menyatakan tentang murid-murid di menengah rendah itu tidak terdedah dengan peperiksaan umum. Jadi menyebabkan murid-murid hilang tumpuan, tidak fokus. Jadi saya katakan tidak berminat untuk belajar, banyak lagi. Seterusnya Puan juga menyatakan tentang interaksi guru dan murid. Sebab kita dah lalu fasa mengenai PDPR dan interaksi tersebut amatlah terhad. Jadi murid dan guru ini hubungan mereka boleh saya katakan renggang. Dan apabila masuk ke sekolah ini jadi satu isu lah yang boleh kita cuba selesaikan. Terima kasih Puan Nadira. Seterusnya saya akan pergi kepada panel kedua
iaitu Cik Emilia Nordin, merupakan wakil kepada guru menengah atas. Cik Emilia ada ke? Ada, saya di sini. Okey. Terima kasih Cik Emilia kerana hadir dalam webinar kita pada hari ini. Melalui guru wakil kepada guru menengah atas, para guru iaitu memfokuskan kepada murid menengah atas, bagaimana guru menengah atas ni melihat penglibatan murid menengah atas yang boleh saya katakan sudah sedikit matang dan mempunyai periksaan yang besar, khususnya bagi tingkatan 5. Bagaimana Cik melihat situasi ini? Terima kasih moderator Encik Iqbal bin Mansur. Sekali lagi saya Cikgu Emilia Nordin, merupakan Ketua Guru Menengah Atas bagi Sekolah SMK Bahtera. Okey, baiklah, isu yang selalu saya lihat atau isu pembelajaran di bilik darjah bagi menengah atas sangat berbeza dengan menengah rendah, sebab menengah atas ni ada peperiksaan yang penting, contohnya SPM. Dan isu yang kita dapat lihat di sini adalah kaedah dan teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru. Selalunya kaedah dan teknik pembelajaran ni bagi menengah atas lah, kebiasaannya ada guru-guru yang menggunakan kaedah dan teknik pembelajaran yang kurang sesuai. Bagi saya, maksud kurang sesuai di sini adalah kaedah guru tu memilih kaedah, teknik ataupun pendekatan pembelajarannya tidak sesuai dengan tahap ataupun aras pemikiran bagi murid menengah atas. Sebab murid menengah atas, perbezaan murid menengah atas dan murid menengah bawah ni, menengah atas memerlukan pendedahan yang lebih menyeluruh ataupun lebih menariklah berbanding dengan menengah rendah. Bukan saya katakan menengah rendah tidak penting, tapi bagi saya kita harus fokuskan kepada menengah atas sebab mereka akan alami peperiksaan yang penting. Kaedah dan teknik pembelajaran yang tidak sesuai ini juga akan memberikan bagi saya impak ataupun kesan yang sangat besar, terutamanya dalam penglibatan, tumbuhan ataupun minat murid semasa guru mengajar. Contohnya kalaulah guru tu guna teknik atau kaedah yang macam tidak menarik, murid-murid sudah semestinya rasa bosan, lepas tu tidur, lepas tu tidak fokus dengan pembelajaran yang guru sampaikan. Lepas tu bagi saya teknik dan kaedah ni juga sangat penting sebab dia boleh mengekalkan ataupun memastikan murid tu sentiasa fokus dengan tidak di depan, sama ada dia fokus ataupun tidak sepanjang kita mengajar lah, sepanjang. Maaf Cik Emilia, anda tekan mute. Maafkan saya. Maafkan saya. Selain itu, bagi saya kaedah dan juga teknik pembelajaran yang kurang sesuai ni dapat memberikan masalah yang sangat besar lah untuk murid yang kurang berminat terhadap mata pelajaran tertentu. Sebagai contoh, sejarah. Sejarah sudah pasti ramai murid yang tidak minat sebab tidak suka menghafal, tidak suka membaca dan sebagainya. Lepas tu sebab bagi saya murid kurang berminat ni bukan saya rasa sebab bagi saya maafkan saya, murid yang kurang berminat ni disebabkan kesediaan atau persediaan antara murid dengan murid yang lain sangat berbeza sebab tahap ataupun proses pertumbuhan murid-murid ni tidak sama dan juga ada yang tidak searah. Contohnya ada murid yang berfikir aras boleh menjawab pemikiran aras tinggi, boleh jawab pemikiran aras dan boleh menjawab soalan berfikiran aras rendah. Lepas tu kalau selalunya lah murid yang kurang berminat dengan mata pelajaran ni boleh menyebabkan orang tidak fokus 100% ataupun tidak melibatkan diri secara aktif. Kalau ada aktiviti yang guru-guru mau buat lah, sebab
Tapi sebaliknya orang akan lebih mengganggu rakan-rakan lain ataupun tumpuan lain dengan bisik dan juga tidak mengendahkan ataupun tidak mendengar apa yang guru sampaikan di hadapanlah semasa mengajar. Kesannya boleh dilihatlah semasa keputusan peperiksaan baru-baru ni berlaku kemerosotan dalam kalangan murid-murid ni disebabkan dorang tidak berminat untuk mempelajari subjek tu, jadi bagi dorang tidak perlu belajar subjek tersebut. Faktor daripada kemerosotan ni adalah disebabkan kaedah dan juga teknik pembelajaran lah. Sekiranya kalau guru-guru tu guna teknik dan kaedah yang lebih sesuai ataupun menarik, sudah pasti dapat menarik minat murid-murid yang tidak berminat dengan mata pelajaran tertentu seperti sejarah. Selain itu, bagi saya isu yang kedua soalan kebat. Selalunya untuk kolom menengah atas, soalan kebat ataupun kemahiran berfikir aras tinggi sangat penting sebab seperti saya katakan, tingkatan 5 akan menjalani peperiksaan SPM dan tingkatan 4 pula akan menjalani peperiksaan percubaan SPM dan sebagainya. Sebab bagi saya soalan kebat ni sangat penting untuk menengah atas. Soalan SPM ni saya rasa dia lebih kepada soalan yang berasaskan kebat. Dan sepanjang pemerhatian saya di SMK Bahtera ni, ramai jugalah pelajar tingkatan 4, tingkatan 5 walaupun sudah mau hampir SPM masih kurang mahir dalam menjawab soalan-soalan kebat. Disebabkan ada beberapa lah pandangan ataupun pendapat daripada guru-guru mengatakan menyerap masuk kebat dalam pembelajaran ni sangat susah sebab pemikiran murid berbeza-beza, ada rendah, sederhana dan juga tinggi. Tapi bagi saya guru-guru boleh mempraktikkan dalam kelas. Contohnya dorang boleh mempelbagaikan aktiviti dan juga membimbing murid-murid untuk membantu mereka mahir dalam menjawab soalan kebat. Secara ringkasnya, saya sebagai ketua guru menengah atas, isunya dapat dilihat daripada dua isu, iaitu kaedah dan teknik pembelajaran yang kurang sesuai dan juga soalan kebat yang kurang dipraktikkan dalam murid menengah atas. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Emilia atas penjelasan mengenai isu bagi murid atas secara panjang lebar ya. Okey, bagus. Ya, saya cuba singkap bagi apa yang Cik sampaikan, iaitu berkenaan dengan teknik pengajaran yang kurang sesuai serta isu kebat terutamanya tidak percaya diserap oleh murid sebab kebat ini satu perkara yang sangat penting bagi saya untuk menjana pemikiran murid menyediakan mereka lebih lagi dari segi pemikiran mereka. Jadi mungkin kita boleh bahas untuk semestinya bagaimana kita untuk meningkatkan serapan kebat kepada mereka. Okay, baik. Terima kasih Cik Ida. Bagi panel seterusnya, suka saya untuk terus kepada Cik Nur Fatin Mustafa, Wakil Guru Kelas bagi SMK Bahtera. Cik Fatin ada ke? Ada, dengar ke? Ada, okey baik. Jadi saya nak teruskan dari segi suasana kelas dan sebagainya. Mungkin murid dah selesa dengan PDPR selama 2 tahun hanya WhatsApp dan Telegram. Bila kembali ke sekolah, duduk di titik darjah, mereka seumpama tidak tentu arah. Jadi bagaimana Cik Fatin melihat isu ini? Silakan Cik Fatin. Okey. Terima kasih kepada moderator. Okey, saya isu yang sebagai wakil guru kelas SMK Bahtera, antara isu yang sering kita hadapi adalah bilangan murid dalam sebuah kelas tu dia terlampau ramai. Biasanya dia sehingga menyebabkan kelas sempit.
kuantiti dalam sebuah kelas itu dia tidak bersesuaian dengan keadaan sehingga menyukarkan guru untuk bergerak satu tempat murid pun rasa macam kurang selesa dengan keadaan kelas yang sebegitu. Ini membuatkan murid akan mudah rasa terganggu, hilang fokus semasa proses pengajaran serta pembelajaran. Keadaan bagi saya keadaan sesak ni dia akan menjadikan penghalang kepada pencapaian matlamat proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, dia bukan sahaja murid tak selesa, tapi murid juga akan hilang fokus semasa belajar. Keadaan ni bilik darjah tak sempurna seperti ini saya juga adalah tidak cukup kerusi, meja. Biasanya berlaku dekat sekolah-sekolah pendalaman lah. Okey, selain itu kuantiti seperti kuantiti meja dan kerusi ni juga yang kurang cukup. Itu juga boleh melambatkan proses PGP. Sebab mereka kena pergi cari kerusi, meja dekat kelas lain, jadi mereka akan tertinggal. Kekurangan kekerapan ini sangat menyusahkan pelajar di dalam untuk belajar di dalam kelas. Ini juga telah turut mempengaruhi motivasi pelajar untuk belajar. Di samping itu, kelas yang tak kondusif ini dia dapat dikaitkan dengan hubungan guru dan murid. Hubungan guru dan murid ni dia kurang baik. Hubungan guru dan murid ni yang kurang baik sebab guru tersebut biasanya dia akan berat sebelah. Ada juga cikgu yang macam tu. Keadaan ini menyebabkan pelajar dia rasa terpinggir, terabai. Keadaan ini berlaku disebabkan tahap penguasaan kemahiran interpersonal dalam diri cikgu itu sendiri, dalam kalangan cikgu itu sendiri yang mana tidak mempunyai kemahiran dan amalan komunikasi yang memuaskan. Baiklah, itu saja untuk isu. Okey, terima kasih Cik Fatin atas pemerhatian Cik Fatin mengenai suasana kelas pasal COVID ini. Fatin melihat bagaimana kesesakan murid-murid kita dalam satu kelas hingga menyukarkan guru untuk membuat aktiviti. Saya faham dengan sekarang yang fokuskan aktiviti nombor 1 suka untuk bergerak sana kemari untuk memberikan aktiviti yang ajaran aktif. Jadi terima kasih Cik Fatin atas isu yang dibentangkan mengenai wakil di kelas. Okey, seterusnya bagi panel yang keempat, saya persilakan Cik Siti Nur Hafizah Abdullah, iaitu wakil guru kaunseling bagi SMK Bahtera. Adakah? Ada. Okey, Cik, saya suka untuk tanya bagaimana daripada kacamata kaunseling mengenai tahap perkembangan murid di sekolah era pasca COVID ataupun bagaimana kesihatan mental mereka dan sebagainya. Sebab sampai hari kita lihat banyak isu-isu mengenai murid-murid kita serta guru pun ada terganggu mereka ketika selepas COVID. Silakan. Okay, baiklah. Terima kasih kepada moderator kerana telah memberikan peluang kepada saya selaku guru kaunseling untuk mengutarakan isu yang mempengaruhi pembelajaran murid di bilik darjah ni. Okay, sepanjang tempoh perkhidmatan saya sebagai guru kaunseling di beberapa buah sekolah dalam tempoh masa hampir 10 tahun ni, dan sekarang ni saya sebagai guru kaunseling di SMK Bahtera, saya dapati bahawa masalah ataupun perkara yang telah menyebabkan murid hilang minat dalam pembelajaran adalah berpunca pada masalah yang sama,
Dan di mana masalah ini yang mempengaruhi emosi, tindakan dan tahap minat murid terhadap pembelajaran mereka. Dan setiap permasalahan yang melibatkan murid sudah pastinya akan dirujuk kepada saya sebagai guru kaunseling untuk memberi nasihat atau mencari tahu apa punca masalah tersebut. Dan jadi dalam hal ini saya mendapati bahawa antara punca utama selain pada isu-isu punca yang telah disebutkan oleh wakil guru tadi, dan saya dapati persekitaran murid ni dia menjadi isu yang menyebabkan murid ni hilang minat dalam pembelajaran. Persekitaran yang saya maksudkan adalah dari segi latar belakang keluarga, pergaulan murid dan keterdedahan murid terhadap dunia luar yang negatif. Kenapa saya cakap persekitaran murid ni memainkan ataupun menjadi isu yang menyebabkan murid ni hilang minat ataupun mengalami masalah dalam bilik belajar? Kerana persekitaran murid ni melibatkan emosi dan mempengaruhi murid. Jadi dari sini kita lihat daripada analisis saya sebagai guru kaunseling, saya mendapati bahawa murid ni dia akan dirujuk kepada saya dan jaranglah mereka datang menyerah diri kepada guru kaunseling. Dan tapi masalah yang sama saya mendapati bahawa ialah berpunca daripada keluarga yang masalah seperti keluarga bergaduh. Mereka duduk di rumah untuk contohlah mereka nak belajar untuk menyiapkan kerja rumah yang telah diberikan guru. Tapi dalam masa tu keluarga mereka bermasalah di mana bergaduh dan ibu bapa mereka melepaskan perasaan marah terhadap pasangan masing-masing kepada anak, iaitu murid. Dan ini menjejaskan emosi mereka. Murid ni jadi tertekan dan tidak fokus untuk belajar di rumah. Jadinya mereka ni tidak dapat siapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru dan mereka di sekolah akan menjadi murid yang tercecil dan guru juga akan memandang mereka sebagai murid yang bermasalah. Dan ada juga mereka yang datang kepada saya ataupun saya mencari tahu puncanya, saya mendapati bahawa ada keluarga yang menyuruh mereka untuk bekerja. Bekerja maksudnya setelah habis sekolah, mereka akan disuruh pergi mencari duit lah sebagai pendapatan tambahan untuk keluarga. Jadi mereka akan penat. Tidak kisah untuk ibu bapa meminta pertolongan murid membantu mereka untuk mencari pendapatan, tetapi biarlah bersesuaian dengan umur murid itu sendiri. Dan lama kelamaan bila mereka terbiasa dengan pekerjaan tu, mereka dapat pegang duit sendiri, mereka akan jadi lebih seronok dan mereka menjadi berfikir kenapa aku nak belajar sedangkan aku dah boleh mencari kerja dan dapat duit sendiri. Jadi itu yang memainkan peranan yang mengubah persepsi murid terhadap pembelajaran. Dan dan seterusnya ialah daripada pengaruh rakan. Pengaruh rakan ni merupakan satu isu yang agak biasalah yang kita dengar, di mana murid yang bermasalah ni selalunya lingkungan mereka juga terdiri daripada rakan-rakan yang bermasalah, di mana bila mereka datang ke sekolah, mereka akan ponteng kelas. Sebabnya rakan-rakan mereka juga ponteng kelas. Jadi apabila mereka tak ikut rakan-rakan yang lain, mereka akan diejek. Jadi mereka akan rasa malu kalau mereka menunjukkan minat untuk belajar. Jadi mereka akan ikut turut sertalah rakan-rakan yang lain untuk ponteng kelas, seperti pergi merokok, melepak, pergi keluar ke sekolah tanpa kebenaran, kan. Jadi selain tu saya dapati masalah pergaulan murid ni yang bermasalah juga. Kebanyakan dari mereka ni bergaul dengan rakan-rakan yang lebih dewasa.
Maksudnya mereka murid sekolah tetapi bergaul dengan orang-orang yang telah tamat sekolah. Jadi bila mereka bergaul dengan orang dewasa yang bermasalah yang telah tamat sekolah, jadi rakan-rakan mereka tu akan mempengaruhi mereka dengan mereka cerita dekat saya, cakap buat apa kau nak belajar? Nanti bila dah habis sekolah kau akan jadi macam kita orang juga. Jadi murid ni merasa betul juga kan. Jadi mereka ni macam tak nak belajar dah sebab mereka dimurukkan dengan pemikiran yang sebegitu. Sesungguhnya ialah seperti yang kita ketahui, kita telah dilanda pandemik dan ketika itu PDPR telah dilaksanakan selama 20 tahun, lebih kurang 2 tahun. Jadi selama PDPR tu, murid-murid ni telah terbiasa belajar di rumah. Mereka macam seronok sebab tiada guru yang dapat pantang mereka dengan lebih teliti, tiada guru yang ingin meminta mereka buat kerja rumah. Kalau diminta pun mereka kadang-kadang mereka tak buat. Jadi bila fasa pandemik tu telah berakhir dan dibolehkan untuk kembali ke sekolah, maka mereka akan rasa macam tak seronok untuk belajar di sekolah sebab mereka kebanyakannya kalau belajar di rumah mereka tak belajar pun. Jadi apa yang